Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Minggu lepas kita dah masuk tentang kebijaksanaan pemerintah Johor iaitu Temenggung Daing Ibrahim disekat kemarahan British. Untuk minggu ni kita akan masuk tentang tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Okey, ada 5 kat sini isi dia. Tindakan Raja Melayu menangani cabaran Barat. Okay, cikgu telah jadikannya kata kunci iaitu muda. Okey. M-U-D-D-E. Okey. M untuk modern. U untuk undang-undang. D yang pertama untuk durbar. Durbar ni macam satu persidangan yang dijalankan oleh Raja-Raja Melayu. Seterusnya diplomasi dan yang kelima ialah enggan. Okey, kita lihat yang penuh. Okey. Moden untuk raja menerajui pemodenan. Undang-undang menggubal undang-undang tubuh. Tuntutan Raja Melayu melalui durbar. Durbar tadi cikgu kata apa? Persidangan raja-raja. Seterusnya D untuk diplomasi menangani tekanan barat. Dan yang terakhir E ialah keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Kita lihat isi yang pertama ialah moden, iaitu raja menerajui pemodenan. Okey, terdapat 3 negeri yang melancarkan pemodenan, iaitu negeri Johor, Terengganu dan juga Kedah. Okey, dekat Johor ni dia ada Sultan Abu Bakar. Okey, Sultan Abu Bakar dengan kerjasama Majlis Jemaah Menteri yang cekap dan taat setia. Okey, mereka ni teruskan pemodenan yang telah dijalankan dahulu oleh Temenggung Daing Ibrahim. Okey, antaranya mereka memajukan pentadbiran, kewangan, undang-undang, pelajaran, kesihatan, tanah dan juga polis serta tentera. Okey, selain itu juga Sultan Abu Bakar ni dia dan pembesarnya seperti Datuk Jaafar, Datuk Abdul Rahman, Datuk Muhammad Saleh dan juga Datuk Muhammad Ibrahim, dia telah menubuhkan pelbagai jabatan dan jabatan ini telah beroperasi dengan cekap dan berkesan sehingga menyebabkan British ni dia tak ada ruang untuk campur tangan dalam pentadbiran di Johor. Okey, selain itu juga Sultan Abu Bakar ni pada abad ke-19 dia berjaya letakkan Johor sebagai negeri yang moden berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Dan Sultan Abu Bakar telah digelar sebagai bapa pemodenan di Johor. Okey, yang kedua, kita ada negeri Kedah. Okey, di Kedah Sultan Abdul Hamid dia dapat gelaran bapa Kedah moden. Okay, tadi Johor Sultan Abu Bakar. Untuk Kedah, Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Okey, baginda ni telah dibantu oleh pembesar-pembesarnya yang berkebolehan seperti Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim dan juga Wan Muhammad Saman. Apa yang mereka buat ialah mereka membangunkan pembangunan negeri. Okey, jadi Kedah didapat kembangkan sistem politik yang tersusun dan adanya pegawai-pegawai yang berpengalaman dan memainkan peranan yang berkesan sebelum kedatangan British. Okey, itu pemodenan dekat Kedah oleh Sultan Abdul Hamid. Yang terakhir ialah pemodenan di Terengganu. Okey, Terengganu selalunya kita mesti selalu dengar Sultan Zainal Abidin kan? Okey, ini Sultan Zainal Abidin 3. Okey, dia dan juga baginda dan juga yang di-Pertuan Muda Tengku Muhammad telah membuat pembaharuan dalam pentadbiran. Mereka telah menubuhkan Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri sejak 1912. Okey. Jadi hal ini bila mereka telah tubuhkan dua benda ni, dia telah menjurus pula kepada penubuhan beberapa pejabat seperti Pejabat Setiausaha Kerajaan (SUK), Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pesuruhjaya Keadilan, Pejabat Agama dan Pelajaran, Pejabat Kerja Raya serta Pejabat Pesuruhjaya Hutan. Okay, hal ini supaya didapat
modenkan pentadbiran di Terengganu serta dia nak tutup ruang daripada pelibatan British ke dalam pentadbiran di Terengganu. Okey, isi kita tadi kata kunci kita moda kan. Okey, M tadi untuk moden, U tadi untuk undang-undang. Okey, jadinya untuk sekat kemarahan British, mereka turut menggubal undang-undang tubuh. Okey, ada 2 undang-undang tubuh, iaitu di Johor dan juga di Terengganu. Okey, untuk Johor, pada 14 April 1895, Sultan Abu Bakar telah masyurkan perlembagaan negeri yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Hal ini telah menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan mempunyai unsur demokratik. Okey, selain itu juga, di Terengganu, negeri yang kedua, pada 2 November 1911, Sultan Zainal Abidin III telah menggubal Undang-Undang Bertulis pertama di Terengganu, ataupun dikenali sebagai Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu. Juga dikenali sebagai Itqan al-Muluk bil Ta'dil al-Suluk. Okey, yang bermaksud keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan. Okey, ada 2 sahaja, Johor dan juga Terengganu. Kalau moden tadi, pemodenan dia ada Johor, Terengganu dan juga Kedah. Okey, untuk undang-undang tubuh hanya ada 2. Okey, jadi kalau dekat Terengganu, kandungan dia ialah tentang soal kuasa sultan, tugas pembesar, kesetiaan rakyat dan juga peraturan negeri. Okey, kita lihat satu-satu seperti di Johor. Okey, untuk kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, yang pertama, Sultan tidak boleh serahkan negeri dan kerajaan Johor kepada kuasa asing. Yang kedua, menteri dan jemaah pangkuan kerajaan tidak boleh serahkan negeri kepada kerajaan asing. Jemaah menteri haruslah berbangsa Melayu, merupakan rakyat Johor dan juga beragama Islam. Itu mereka punya undang-undang yang perlu mereka patuhi. Okey. Yang seterusnya, ahli majlis mesyuarat kerajaan terdiri daripada rakyat Johor. Islam merupakan agama bagi negeri Johor untuk selama-lamanya. Dan raja dan kerajaan Johor harus kekalkan hubungan baik dengan British. Itu adalah salah satu kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. Okey, kepentingan kenapa nak amalkan Undang-Undang Tubuh ni ialah untuk sediakan asas yang kukuh di Johor untuk mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negeri, digubal untuk membentuk kerajaan demokrasi, untuk gantikan pemerintah yang bercorak mutlak dan memberikan kesan kepada British untuk supaya tidak menguasai Johor. Okey, kesan dia supaya British ni tak dapat terlibat dengan lebih lanjut dalam pentadbiran di Johor. Manakala bagi kandungan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu pula, dia terkandung sebanyak 53 fasal. Okey, Kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam dan Islam ialah asas perundangan negeri bagi Terengganu. Sultan Terengganu tidak boleh serahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing, sama macam Undang-Undang Tubuh Johor tadi. Selain itu, Menteri Besar di Terengganu haruslah orang yang beragama Islam dan rakyat Terengganu. Ahli mesyuarat negeri boleh terdiri daripada orang bukan Islam tetapi mestilah rakyat Terengganu. Itu yang paling penting, yang terkandung dalam Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu. Okey, kepentingan dia ialah memantapkan pentadbiran dan pelihara kedaulatan negeri, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, pembesar dan rakyat jelata, serta kekuatan hubungan raja dan rakyat menjadi benteng untuk menghalang campur tangan British ke dalam pentadbiran Terengganu.